Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 10 Julai 2021 bersama saya VVM Mirzaika. Tumpuan berita hari ini, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO meneruskan sumbangan dengan menyalurkan peruntukan sebanyak 4.78 juta ringgit kepada 35 rumah ibadat bukan Islam Negeri Sarawak pada Jumaat. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Bertanggungjawab ke atas UNIFO, Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas berkata, peruntukan tersebut adalah yang kedua telah disampaikan selain 8.5 juta ringgit pada minggu lepas. Peruntukan adalah bagi membantu penerima menaik taraf dan membaiki infrastruktur di rumah ibadat masing-masing. Dato' Ahmad Douglas menambah, Ketua Menteri Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit kepada UNIFO selain tambahan sebanyak 5 juta ringgit lagi pada tahun ini. Antara wakil penerima hadir pada majlis itu adalah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah Wee In, Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil, Adun Tanjung Datu Datuk Amar Jamilah Anu, Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep, Adun Batu Kitang Loh Kee Chiang, Adun Serembu Miro Semo dan Adun Kedup Martin Bet. Berita seterusnya, Pusat Latihan Keselamatan dan Kemahiran Minyak dan Gas Luar Pantai dibenarkan untuk mengadakan kursus latihan tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Rabu berkata, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, semua pusat latihan minyak dan gas ditutup dan ini telah mempengaruhi mereka yang akan bekerja di industri minyak dan gas di luar pesisir. Di bawah syarat keselamatan dan keterampilan, sejumlah kursus dan latihan harus dilalui oleh pekerja di luar pesisir dan memperoleh pengakuan yang diperlukan. Contohnya, latihan kecemasan induksi keselamatan luar pantai dan keselamatan perjalanan dengan kapal, helikopter bawah air, latihan melarikan diri, pertolongan cemas asas dengan latihan CPR, pemadaman kebakaran asas dan lain-lain. Tambah Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak, mereka juga wajib menjalani kursus penyegaran dan memperbarui sijil mereka sebelum dibenarkan bekerja di luar pesisir. Terdahulu, beliau mengunjungi Pusat Latihan IGIGTC dan menyerahkan surat kelulusan daripada JPBN Sarawak kepada pihak pengurusan untuk memulakan kursus latihan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas. Selanjutnya, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri telah mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Mesra Simunjan pada Jumaat. Beliau bersama Adun Simunjan, Aula Dris meninjau kelancaran sepanjang proses dan menyaksikan petugas kesihatan melakukan suntikan dos kedua vaksin jenis Sinovac kepada para penerima. Dalam masa yang sama, beliau turut menyampaikan makanan dan air minuman untuk kegunaan petugas di PPV tersebut. Turut serta setiausaha politik beliau, Muhammad Kamaluddin Muhammad Effendi, Presiden Bahagian Samaraham Ibrahim Lumpu, Pegawai Daerah Simunjan Abdul Khalid Manap serta Pegawai Kesihatan Daerah Simunjan Dr. Joshua Peterson Peter Legi. Sementara itu, hari kelima program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Mesra Simunjan pada Jumaat menyaksikan seramai 593 penerima telah melengkapkan suntikan dos kedua vaksin jenis Sinovac. Turut diberikan vaksin dos pertama kepada 200 penerima yang tercicir dalam senarai sebelum ini termasuk yang baru mendaftar. Tinjauan UKAS mendapati sambutan terhadap program tersebut sangat menggalakkan sekaligus membuktikan masyarakat di kawasan itu semakin sedar betapa pentingnya pengambilan vaksin COVID-19. Dalam pada itu, pihak PDRM rela dan sukarelawan turut komited memastikan semua penerima vaksin yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Beberapa penerima vaksin yang telah lengkap dos kedua ketika ditemu bual mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana menyediakan vaksin secara percuma dalam usaha melindungi rakyat daripada risiko terkena jangkitan COVID-19 di samping meminta semua rakyat yang belum mendaftar untuk segera melakukannya. Kami nak ucapkan terima kasih dengan Kerajaan Negeri Sarawak dah menyediakan PPV yang lebih selesa dan mudah diagaklah untuk orang-orang jauh dari bandar macam kami orang tu. Okay, setakat tu belum ada apa-apa simptom untuk second dose tu. Untuk yang di luar nun, yang belum daftar, yang belum vaksin, sila-sila daftar lah. Jangan takut sebab si sakit pun sebenarnya sebelum sidak tu berpindah ke tempat lain. Tedong masih ada dekat Simunjan tu lah.
maok sayo kenap dah pelita dahin KKM mabin ok itam kulunan bangu free vaksin Sinovac. Sayo na ikam malakampayan daftar na lalau alana vaksin na ni sala sayo man batong tamlimka sayo siha perah tayo na kita mamay ala tusok ani. Masih dengan laporan di Simunjan, projek bagi membina baru bilik gerakan Kampung Rangkang yang bernilai RM30,000 dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung Ogos depan. Adun Simunjan Auladri semasa meninjau perkembangan projek tersebut pada Khamis berkata, kerja-kerja pembinaan projek berkenaan sedang giat dilaksanakan dan telah siap 80%. Katanya projek berkenaan adalah di bawah projek kecil luar bandar MRP bagi tahun 2020 dan sebaik siap ia akan memberi manfaat kepada penduduk di sekitar Kampung Rangkang untuk kegunaan pelbagai aktiviti kelak. Laporan berikutnya di Limbang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail baru-baru ini telah mengadakan lawatan ke Pusat Latihan Pertanian Kubong. Katanya lawatan itu bagi meninjau beberapa kemudahan sedia ada yang perlu dibaik pulih. Antaranya sebuah gudang penyimpanan barangan, mesin dan peralatan pejabat untuk pelupusan pejabat pertanian yang akan dinaik taraf kepada Dewan Serbaguna Pusat Latihan Pertanian Kubong PLPK. Selain itu, bangunan semayan untuk pelbagai tanaman juga memerlukan sistem pendawaian baru, menggantikan siling dan menutup separuh dinding bangunan tersebut dengan kemasan cat yang sesuai. Selepas lawatan, Adun Bukit Kota itu bersama Jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah meninjau beberapa kawasan yang berisiko banjir kilat di kawasan dalam dan sepanjang jalan berhadapan PLPK. Kawasan itu akan dibersihkan oleh pihak JPS dan membantu menyediakan sistem perparitan yang komprehensif agar aliran air dari bukit berhampiran dapat mengalir terus ke parit utama untuk mengelakkan banjir kilat. Manakala di Sibu, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Rapai menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan menerusi program Almari Sedekah di Sibu pada Khamis. Beliau berkata program tersebut adalah merupakan sumbangan daripada Temenggung Datuk Wan Hamid Idrus untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Adun angka itu menambah sebanyak 300 pek bantuan makanan akan diberikan, iaitu 37 pek diagihkan kepada 8 buah surau dan masjid yang terlibat dengan program tersebut. And also, not to mention this, of course all these things is people trying to take advantage. Memang ada lah, never mind. They take advantage, never mind. But what we worried that the target cannot reach. That's the main thing. Ya, advantage ni tidak apalah. Dekat sajalah. Berikut pula, program ziarah UKAS diteruskan dengan menyantuni 50 lagi golongan asnaf dari 20 buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Muara Tuang pada Khamis. Dalam program itu, golongan asnaf telah menerima bantuan bakul makanan termasuk pelitup muka dan cecair pembersih tangan dengan simbolik serahan bantuan disempurnakan Pelong Pegawai Daerah Semarahan Jerry Zainuddin Bidin kepada wakil penerima yang telah tersenarai bertempat di Rumah Rehat Pejabat Daerah Semarahan. Antara kampung yang terlibat adalah seperti berikut. Sementara itu, Jerry Zainuddin ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada UKAS dan berharap bantuan berkenaan sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung oleh golongan asnaf ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, para wakil penerima ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada UKAS di atas keprihatinan menghulurkan bantuan bakul makanan ketika pandemik COVID-19 ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya VVM Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Salam UKAS.